menjelajah, okay, mengembara masa selepas 1 tahun successful year. Okay, so adik-adik semua dah successful the first year, first semester, tahun pertama, SEM 1, SEM 2 dan seterusnya. Kita akan terus pergi menjelajah ke kapsul yang kedua, iaitu tahun kedua dan ketiga, di mana adik-adik semua akan masuk ke bahagian specialization, pengkhususan. Kita ada 9 kursus di bahagian MED. So adik-adik akan masuk. Okay. Untuk pengkhususan yang pertama, okay, kita akan mulakan dengan daripada section, sekejap saya tengok ya. Okay, daripada section tool and die. Okay. Alright. Okay, tool and die. Okay. Untuk tool and die ni, okay, siapa lagi? Saya lah. Sebab saya salah seorang daripada TTA tool and die. Okay. Okay, adik-adik akan bersama dengan saya untuk hari ni ya. Okay, boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Boleh Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan mulakan. Okay, diperkenalkan. Okay, ini adalah German Malaysian Institute. Okay. Di mana? Adik-adik mesti tanya, di mana MED? Di mana Mechanical Engineering Department? Okay, di mana saya nak belajar nanti ni? Besar ni. Kita ada hostel, learning center, admin building dan GMI hall. Ni dek. Dekat learning center ni Okay. So di sinilah terletaknya Jabatan Kejuruteraan Mechanical Engineering Department. Okay. Okay. Seperti yang saya janjikan tadi, okay, saya akan menerangkan perjalanan pengkhususan untuk tahun kedua adik-adik semua ya. Okay. Dan juga untuk pengetahuan semua yang ada di webinar ni. Okay, ini adalah perjalanan adik-adik untuk pengkhususan Diploma in Engineering Technology, Tool and Die Technology. It's a 3 years program, 3 tahun. 1 tahun pertama dah lepas tadi ya, bersama dengan Nisha tadi dah berjaya. So kita akan masuk ke tahun kedua pengkhususan. Okay. So untuk Tool and Die Technology, okay, yang pertama adik-adik akan didedahkan dengan satu skill yang kita namakan Sheet Metal Component Design. Okay. Dan ini antara software yang akan digunakan, Autodesk Inventor dan juga AutoCAD. Okay. Selepas itu adik-adik akan terus masuk ke bahagian Sheet Metal Product Analysis. Okay, dah ada produk komponen yang kita akan buat product analysis. Kita gunakan HyperWorks daripada Altair. Dan seterusnya kita akan buat strip layout design. Okay. Dan progressive dahsyat strip layout design, kita akan pergi kepada progressive die design. Okay. Drawing stage dah siap. Okay. Yang ini kita namakan 4 stage ni adalah stage design. Okay, dah siap semua dan kita akan pergi kepada machining and fabrication, dan last kali assembly, troubleshooting and testing. Okay, kita pergi kepada komponen elemen yang pertama. Apa itu sheet metal component design? Apa yang saya akan belajar dalam ni? Okay. Alright, jom kita saksikan. Okay, ini antara contoh produk. Okay. Okay, ini contoh produk design 2D. Okay, daripada 2D itu, adik-adik akan buat produk design 3D. Okay, kalau ikut tengok dekat sini ya, adik-adik tengok. Okay, ini antara kriteria kriteria yang mesti ada pada produk itu. Kena ada holes, okay, holes ni. Okay, kena ada bending. Okay, yang ni adalah bending. Okay, dan sebagainya. So yang untuk bahagian design ni jangan risau, lepas ni kita ada live demo live demo daripada Sir Taufik Okay, bila selesai dah siap, dah ada komponen design kita tu, okay, dan kita akan masuk seterusnya proses yang kedua. Okay, ni skill-skill ni semua ni memang dinanti-nantikan oleh industri ya. Memang industri memang sangat-sangat memerlukan. Okay. Kita tengok skill set yang seterusnya. Apa yang adik-adik akan belajar.
Okey, so kita akan masuk kepada sheet metal product analysis. Apa benda ni, cik? Okay, dalam sini adik-adik akan belajar analisis komponen yang dah buat tadi tu. Kita akan masuk dalam software ni, so kita akan generate, kita akan tengok, study how the material behave, the material behavior. Okay, tengok apa terjadi bila sesuatu tekanan kita letakkan pada objek ni, komponen ini. Okay, so daripada situ kita tengok apa berlaku, ataupun berlaku kerosakan ataupun ada koyak ke defect. Okay, so dekat sini banyak kepada product analysis. Okay, software yang kita akan gunakan adalah HyperWorks, ya. So memang menarik, ya. So full of colorful. Okay, yang ini penuh dengan warna-warna. Warna ni semua ni ada makna, ya. Okay, dia ada warna merah, kuning, hijau dan sebagainya, ya. So kalau merah tengok tu maknanya ada something wrong pada design kita. So kita kena buat sesuatu, redesign semula. Okay, alright. Dah siap analisis. Okay, dan kita akan pergi kepada proses fasa seterusnya, strip layout design. Kita tengok apa yang ada di strip layout design ni. Daripada sini, strip layout design to shows the process sequence in step by step for progressive die tool type. So untuk ini kita akan belajar progressive die design. Okay, so dekat sini kita akan tengok setiap proses. Okay, kita akan terjemahkan dalam strip layout design ini supaya tidak ada satu pun proses yang tertinggal. Apa terjadi, ya kalau kata satu proses tu saya terlupa, cik? Agak-agaknya apa kata jadi? Of course, design fail. Okay, so produk tidak boleh dikeluarkan. Okay, macam nak tahu design tu fail lah? Okay, design tu fail. So kita akan check daripada analisis tadi. Okay. Sebelum pergi design terus, kita akan check pada analisis. So analisis tu akan terangkan di mana. So kita akan buat correction dekat strip layout design kita ni nanti. Tak apa, yang itu saya akan simpan satu slot live demo daripada Cik Taufik lepas ni. Okay. Okay, selepas habis tu, okay, dah siap, komponen dah ada, produk dah analyze. Okay, strip layout design dah ready, semua dah. Okay, kita akan ada satu sesi, sesi kritik bersama dengan panel-panel supervisor kita, ya. So adik-adik akan bersama dengan panel kita. So dari situ dia akan ceritakan kenapa awak macam ni, apa terjadi, kenapa awak tak buat macam ini. So dari situ adik-adik akan belajar gunakan skill-skill yang dah belajar tahun pertama tu kan. JMI terkenal dengan konsep 70-30. Okay, 70 practical, 30 adalah teori. So know why and know how concept. So adik-adik akan diterapkan, ya. So sinilah tahun kedua dan ketiga adik-adik akan apply semua skill-skill yang dah belajar tahun pertama ke bahagian pengkhususan. Okey. Dan seterusnya bila design dah siap, kita pergi kepada machining and fabrication. Of course, kita kena machine nak keluarkan part. Okey. Kita tengok apa yang ada di sini. Okey, sebentar. Okey. Jadi antara mesin-mesin yang adik-adik akan gunakan di workshop final year project, ya, untuk khusus tahun akhir, ya. Ini adalah mesin milling, adik-adik akan buat slot. Ini adalah komponen-komponen yang adik-adik dah design tadi tu. Okey, dan kita akan terjemahkan dia dalam bentuk machining untuk keluarkan produk. Ini adalah CNC machining, ya. Okay, adik-adik akan belajar CNC, programming, coding, okay, code, G-code, M-code semua tu. Okay, itu dah dibelajar masa tahun pertama. Dah belajar sikit. Okay, tahun kedua kita bagi lebih lagi. So untuk komponen tool and die perlu melalui proses hardening. Kita akan buat kepengerasan untuk material ni. Sebab dia adalah acuan tekan. Bila acuan tekan dia memerlukan kekerasan, ya, hardness. Ini antara mesin wire cut ni antara mesin yang sangat-sangat precision, ya. So most kalau tengok sini, tengok dia punya brand, ya, Siemens, DMG, Mori, Heidenheim, Xiaomi, ni semuanya main player. Okay, industri memang sangat-sangat memerlukan. Okay. Ni
adalah proses wire cut, pemotongan menggunakan wire. Ini adalah grinding, kita nak bagi dapatkan tolerance. Okey, nampak surface dia lagi licin, lagi smooth dan lagi precision daripada milling proses yang adik dah belajar first year itu. So jadi mesin tu dia buang karat sekali lah, sekaligus ke? Buang, ya, semua sekali kita buang. Material kita buang sekali untuk dapatkan dimension based pada drawing kita nak tadi. Oh. Tuan, kalau saya nak jual drawing tu berapa ya? Oh, jual drawing ni. So kalau kita pun ada short term course. Kalau ikut short term course kalau adik-adik short term course dia punya kursus agak mahal Untuk seminggu je dah berapa ribu. Okey, nampak cost. So adik-adik belajar kat sini semua ditanggung. Kalau cukup syarat lah. Nampak? Suasana dia hampir kepada suasana industri. Okey, so kebanyakan student kita tak ada masalah selepas ini. Memang jadi buruan industri Boring. Ni gaji mahal ke ni? Kerja macam ni? Oh, gajinya. Setahu saya, yang saya tahu, gajinya agak lumayan. Okey, agak lumayan. Dalam 1,000 lebih. Ada yang mencecah ke 2,000 pun ada. Okey. Wah, ada yang kerja kat Singapura tak ni kalau kita masuk program ni, TDT ni? Ada. Ada juga yang sampai ke Singapura. Okay, dia tak semestinya bidang apa yang adik belajar sini adik akan dapat. Okay, selepas ini ini adalah starting saja. So selepas ini apa yang adik belajar adik akan apply di mana-mana trade lah. Okay, selepas habis machining and fabrication, okay, dah siap semua part dah assembly semua. Okay, so kita akan pergi kepada proses yang seterusnya adalah troubleshooting and testing. Okay. Okay, ini adalah peringkat terakhir assembly, troubleshooting and testing. So kita akan tekan, bukan kita yang tekan mesin yang tekan mesin tu akan tekan untuk kita keluarkan produk. So kita dah susun semua komponen tu, kita dah buat fitting, okay. Kita dah buat alignment. Okay, buat rework. Nampak semua kerja-kerja tu dibuat sendiri dengan supervision daripada supervisor dan juga technician kita. Ini semua dah ready dah assembly. Okay, dia akan pasang, dia akan check location semua, pastikan semua dalam keadaan yang elok, okay, teratur as per the drawing sebab ada soalan ni. Ada soalan daripada Muhammad Syahrul. Apa maksud troubleshooting tu? Troubleshooting maknanya kita kita troubleshoot, macam mana bahasa Melayu kita panggil kita menyelesaikan masalah. Yes, menyelesaikan masalah. Terima kasih Taufik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada testing Akhirnya peringkat terakhir trial and testing. Nampak? Ini TTO kita bersama-sama dengan student. Okay. Sama-sama setting. Kita namanya set up of die. Jangan risau safety memang kita terapkan. Seawal tahun pertama lagi, kita akan bawa sehingga tahun akhir. Keselamatan memang kita top priority. So first station dia buat apa? Coming nampak? Ditekan. Okay, macam puncher, kita punch, okay, paper kan. So ini untuk komponen besar. Konsepnya macam tu. Kita akan buat acuan tekan. So keluarlah produk yang adik-adik dah buat tadi tu. Okay. Dan tibalah masa yang ditunggu-tunggu external presentation. So kita akan panggil daripada industri dan juga daripada academician untuk menilai kualiti. Kita ada quality inspection pula. Jadi adik akan belajar skill-skill yang ada di tahun pertama, pada presentation skill, report writing, English semua dan sebagainya lah. Okay. Okay. Selepas tamat tu, maknanya adik-adik dah tamat lah 3 tahun pengajian Diploma in Engineering Technology, Tool and Die Technology. Okay. Alright. Clear ke?
Okey, seterusnya Kiranya Okey. dia tahu cakap dan tahu buat lah student ni. yes. Ya, apa yang dia belajar, dia akan apply. Know why and know how. Tahu kenapa dan tahu bagaimana. Dia belajar dia teori, saya belajar teori macam ini. Saya akan applykan pada praktikal. Apa yang saya teorikan tadi tu sama tak? Okey. Know why and know how. Okey, seterusnya saya ingin menjemput Sir Taufik Supri untuk memberikan live demo untuk design. Jadi silakan. Okey, terima kasih Encik Faizal. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. So, saya akan meneruskan presentation berkenaan tool and die. Okey, apa yang saya akan demokan hari ini adalah minta maaf ya, saya tak boleh share lah. Saya tadi tolong sekejap ya. Okey, tak apa. Sebentar tunggu saya inilah. Okay, adik-adik tadi dah tengok tadi So untuk tahun kedua dan ketiga pengkhususan tadi saya dah tunjukkan untuk design So start daripada product design, strip layout design, jadi analysis. So Sir Taufik tengah prepare dia punya preparation untuk proses tersebut menggunakan software SolidWorks So dia akan tunjukkan step by step macam mana nak design produk tu. Dengan bending part dia sekali, dengan lubang, dia punya komponen-komponen punya karakteristik itu semua. Okey, nampak Cik Taufik dah ready Cik Taufik Saya dah bersedia Dah bersedia Kalau bersedia bagi tahu saya. Boleh Okey. Boleh nampak apa yang saya share di skrin ni? Boleh. Okey, ini adalah contoh tool and die design yang telah dihasilkan oleh perisian CAD 3D iaitu saya menggunakan SolidWorks. Okey. So untuk kita sebenarnya menyambung kesinambungan apa yang kita belajar pada semester 1 dan semester 2, apa yang Puan Syakirin telah terangkan tadi, iaitu kamu telah belajar tentang technical communication ataupun lukisan kejuruteraan. So menggunakan perisian computer design 2D dan ini adalah computer design 3D di mana kita akan terapkan ilmu daripada kita belajar computer design 3D atau 2D itu sendiri untuk kita design acuan tekan. Okey, apa yang kita akan nampak di sini adalah satu design ataupun satu reka bentuk acuan tekan yang telah siap. Okey. Saya sebenarnya hendak tunjukkan dengan menggunakan perisian CAD 3D ini di mana kita memudahkan kerja kita untuk mereka bentuk, di mana kita sebenarnya proses dia agak mudah dan tidak berapa sukar. So sebenarnya kalau kita orang cakap dapat menguasai dengan baik, so kita mengambil masa yang sangat singkat sebenarnya untuk menyiapkan satu design situ. Okey, sebentar saya akan share sesuatu. Okey, sementara tu Cik Taufik. Okey, saya mengalukan kepada Dr. Muhammad Farid Saya baru perasan Doktor. Selamat datang. Dr. Muhammad Farid. Dr. Muhammad Farid merupakan timbalan pengalaman urusan kita untuk bagian education Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Okey. Okey, saya akan meneruskan demonstrasi yang saya telah rakam melalui video. So ini adalah demonstrasi bagaimana saya menghasilkan CAD 3D design ataupun reka bentuk dalam bentuk CAD 3D untuk tool and die. Apa yang anda lihat tadi adalah design ataupun reka bentuk yang telah siap. So saya ambil sebahagian saja untuk kita tunjukkan di sini. So ini adalah proses di mana yang part di bawah ni, komponen di bawah ni dinamakan die plate, iaitu tempat acuan pemotongan. So pertamanya saya akan mewujudkan satu part yang lain atau komponen yang lain tanpa saya melihat kepada lukisan asalnya. Okey, sebab kita nak memendekkan masa. So apa yang saya buat, saya akan terjemahkan bentuk yang ada pada die plate untuk saya wujudkan satu punch, iaitu ataupun pemotong di atasnya. Apa yang saya buat, saya adalah memilih satu kawasan landasan atau plane di atas die plate itu dan saya akan menggunakan convert entity punya command ataupun seperti kita gunakan lampu suluh
di mana kita akan suluhkan kepada satu objek yang terpancar tu adalah bayang. So saya pilih kawasan ini sebagai untuk yang disuluh. So hasilnya apa yang kita nampak nanti di kawasan lapang yang saya pilih itu, plane itu adalah bayangan dia. Okey, sebab antara punch dengan die dia ada relation. Contoh paling mudah adalah kita ada paper puncher. Kan paper puncher tu penembuk lubang kertas. Konsep tool and die ni sama macam paper puncher. So bila kita tekan je, lubang itu akan menghasilkan scrap ataupun sampah yang nak dibuang. Yang lubang terhasil pada kertas adalah produk yang kita nak. So sekarang ni apa yang saya nak hasilkan adalah orang cakap hubung kait di antara punch and die. So size dia adalah yang sama. So tanpa saya perlu buang masa untuk saya lukis balik, so saya boleh gunakan profil ataupun kontur yang sama untuk saya menghasilkan part. Okey, yang ini adalah saya tunjukkan di mana saya akan suluh ataupun saya wujudkan punch yang kedua. Okey, punch yang pertama ni agak besar dinamakan blanking, di mana produk yang di bawah dikeluar tu adalah produk ya. Okey, setelah selesai, saya siap dua punch, saya cuba membuat animasi, iaitu saya menggerakkan, saya cuba animatekan dia antara punch dengan die supaya dia tidak ada orang cakap collision atau pelanggaran di situ. So, saya akan memilih paksi di manakah punch itu akan move, okey, di manakah gerakan. So, saya memilih 522 mm kerana jarak antara punch and die itu sebenarnya 50, tapi kita masukkan lebih ke dalam sikit untuk pastikan kita punya sheet metal tu akan lebih ke dalam keluar untuk dia terus turun ke bawah. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana dia akan dianimatkan. Okey, inilah hasilnya di mana kita sebenarnya boleh merakam apa yang kita buat ini sebagai animasi ataupun simulasi yang kita boleh persembahkan untuk kepada kita punya tenaga pelajar ataupun verifier yang semasa kita untuk verifikasi projek tahun akhir kita. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua kerana menonton. So, insyaAllah jika kita diberi keperangan lagi, saya akan cuba upload di media sosial dan anda mungkin boleh follow Mechanical Engineering MED untuk lebih banyak video lagi. Terima kasih, saya serahkan kepada Encik Faizal. Okay, terima kasih Cik Taufik. Okay, tepukan untuk Cik Taufik. Terima kasih. Alright. Okay. Seterusnya, okay, kita dengarkan daripada perkongsian, okay, virtual tour MED itu tak kapsul seterusnya. Kita bersama dengan Sir Raja Azlan daripada bahagian Mall Teknologi. Okay, dipersilakan. Okay, terima kasih